Selamat pagi semua, terutamanya anak-anak Munshi Abdullah. Hari ini Selasa 28 April, bab 9, garis lurus. Subtopik hari ini kita nak membentuk persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus yang kita nak bina adalah persamaan garis lurus apabila diberikan satu titik dan diberikan satu garis lurus di mana dia kata dia adalah selari dengan garis lurus yang persamaan garis lurus yang kita nak bina. Oleh itu kriteria kejayaan untuk mencapai objektif pembelajaran kita perlu tahu macam mana nak mengenal pasti kecerunan daripada satu garis lurus yang diberikan, mencari nilai pintasan Y dan seterusnya membentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C di mana M perlu digantikan dan C perlu digantikan dengan satu nilai. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama, rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB. Ini ialah garis lurus AB, di mana persamaannya ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB. Perkataan penting ialah selari dengan AB dan melalui titik P. Titik yang dilalui ini ialah titik P 5, 4. Jadi kita tahu 5, 4 ini X, Y. Di mana 5 ialah X, 4 ialah nilai Y. Jadi kita perlu tentukan yang pertamanya kecerunan dahulu. Oleh kerana garis lurus tersebut adalah selari. Kalau selari bermaksud kecerunannya adalah sama. Okay, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Ini kita kena bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah 6. Yang kita nak dapatkan kat sini ialah M, iaitu nilai kecerunan. Jadi kita dah kena pasti nilai kecerunan yang sama adalah negatif 2. Selepas kita mengenal pasti nilai kecerunan, kita kena gantikan dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Di mana X dan nilai Y sekarang ialah nilai yang diberi dalam soalan, iaitu P ialah 5, 4. Sebab dia melalui titik 5, 4. Jadi kita kena gunakan titik yang diberikan 5, 4. Gantikan ke dalam formula Y sama dengan MX tambah C untuk mendapat nilai pintasan Y. Okey, jadi Y-nya ialah 4, Y-nya ialah 4, ini ialah Y, saya gantikan sini, Y 4, M negatif 2, C X 5. Jadi negatif 2 darab 5 kita dapat negatif 10. Kita dapat negatif 10. Okey. Negatif bawa ke arah bertentangan. Kalau C dalam keadaan positif, biasanya cikgu suruh buat apa? Jangan ganggu dia kan. Jadi 4 negatif bawa ke arah bertentangan menjadi positif 10 sama dengan C. Okey, bila kita dah tambah 14 sama dengan C, barulah kita tulis, oleh itu C sama dengan 14. Bila kita tidak mengganggu keadaan positif C, jadi kita tak mudah buat salah dekat bahagian ni. Okey, jadi bila C dalam keadaan positif, jangan ganggu dulu, biar dia dekat sebelah kanan, lepas tu kita bawa negatif 10 ke arah pertentangan, dapat positif 10, dapat 14 sama dengan C, barulah kita tukar kedudukan C sama dengan 14. Selepas kita dapat M negatif 2, C 14, ganti dalam formula ARM di mana Y sama dengan MX tambah C. M kita negatif 2, C kita 14. Jadi ini adalah formula persamaan garis lurus yang lengkap. Persamaan garis lurus yang selari dengan garis AB dan melalui titik P.
itu adalah syarat yang diberikan dalam soalan. Baiklah, kita tengok contoh yang kedua pula. Tentukan persamaan garis lurus yang selari. Perkataan selari bermaksud keturunan adalah sama. M kita adalah sama. Sama dengan apa? Sama dengan garis lurus 2x tambah 3y sama dengan 12. Dan titik yang diberikan di sini ialah titik G. Dia mesti melalui G68. Jadi, kita kena cari keturunan bagi garis lurus yang ini, yang diberi 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita kena susun dalam keadaan y sama dengan mx tambah c. Okay, bila kita susun dalam keadaan y sama dengan mx tambah c, baru kita boleh kena pasti keturunannya sama dengan berapa. Okay, kita tengok di sini. Okay. 3y biar kita bawa 2x ke arah kanan. Bila kita kat sini positif, dibawa di kiri adalah positif, dibawa ke arah pertentangan, dia akan menjadi negatif 2x. Okey, selepas itu daripada 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Kita nak y sahaja. Jadi kat sini ada 3y. Jadi semuanya kita bagi 3. Bagi 3, bagi 3. Sebab itu kita akan dapat y sama dengan negatif 2/3x tambah 4. Okey. Selepas itu, barulah kita tengok dia adalah sama dengan y sama dengan mx tambah c kan. Jadi m kita, oleh itu m kita adalah negatif 2/3. Okey. M kita adalah negatif 2/3. Maka keturunan garis lurus itu ialah negatif 2/3. Adakah saya sudah menjawab soalan? Tidak. Soalan suruh tentukan persamaan garis lurus. Bermaksud kita tak habis buat lagi. Okay, kita perlu cari persamaan garis lurus. Okey. M tadi kita dapat sama dengan negatif 2/3. Sekarang kita kena masukkan ke dalam persamaan arm y sama dengan mx tambah c. Okey, yang ini. Tetapi diberi dalam soalan Q saya ialah 6, 8. Dia mesti melalui Q. Jadi kita kena gunakan titik Q ini sebagai nilai x dan y saya. Okey. Sekarang y saya adalah bersamaan dengan 8, m saya negatif 2/3, x saya ialah 6 tambah c. Okey. Negatif 2/3 ini ialah darab. Kalau tak tahu, boleh gunakan kalkulator terus. Tekan negatif 2/3 darab dengan 6, kita sepatutnya akan dapat negatif 4. Kalau nak buat manual, atas dengan bawah potong. 6 bagi 3 ialah 2. Negatif 2 darab 2, negatif 4. Kalau buat secara manual. Kalau tak, sila guna kalkulator. Tekan saja bahagian ni, guna kalkulator, anda akan dapat negatif 4. Okey, selepas itu, kita tengok C sudah dalam keadaan positif. Tolong jangan ganggu C bila C dalam keadaan positif. Biar C saja dalam di sebelah kanan, saya akan bawa negatif 4 ke sebelah kiri. Bermaksud 8, daripada negatif 4 bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi positif 4. 8 tambah 4, 12 sama dengan C. Oleh itu, C saya sama dengan 12. Sama dengan ni Okey, sama dengan yang ditunjukkan dalam contoh kita. Okey, so sekarang saya dah ada M, saya dah ada C. Barulah saya boleh masuk ke dalam persamaan arm saya, Y sama dengan MX tambah C kan. Okey, Y sama dengan M perlu diganti, C perlu diganti. M saya negatif 2/3, okay, X. C saya 12, positif 12. Maka inilah jawapannya. Persamaan garis lurus
yang selari dengan garis yang diberikan serta melalui titik Q68. Jadi anak-anak 3 Munshi Abdullah, kita tengok latihan pengukuhan yang perlu dibuat adalah daripada buku teks tingkatan 3, muka surat 242, praktis sendiri 9.1 G. Buat soalan 1 AB, 2 ABC sahaja. Buat di dalam buku latihan, sila salin soalan. Okey, bagi yang tiada buku teks, cikgu dah letakkan soalan yang perlu dijawab. Soalan 1 AB dan soalan 2 ABC. Boleh rujuk slide yang diberikan. Baiklah, cikgu bagi tips macam mana nak jawab soalan 9.1G A. Tentukan persamaan garis lurus, tentukan persamaan garis lurus. Okey, yang selari, perkataannya ialah selari dengan garis lurus yang diberikan. Ini ialah garis lurus yang diberikan. Dan mesti melalui titik P. Ini ialah titik P27. Jadi macam mana kita nak bina garis lurus? Langkah kerja pertama, kita nak tentukan nilai M. Garis yang diberi ialah Y sama dengan 3X tambah 9. Kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Oleh itu, nilai keturunan saya ialah 3. Okey, nilai keturunan saya ialah 3. Langkah kerja kedua, perlu tentukan pintasan Y, iaitu nilai C. Mula-mula kena tentukan M, lepas tu tentukan C. Macam mana kita nak tentukan C? Ini ialah X dan Y saya. 2 dan 7. So, persamaan am kita Y sama dengan MX tambah C. Sekarang, Y saya sama dengan 7, M saya ialah 3, X saya ialah 2 tambah C. So 2 darab 3, 6 tambah C. C dalam keadaan positif, biarkan dekat sebelah kanan, jangan ganggu dia. So positif 6 dibawa ke arah bertentangan menjadi negatif. So C. 7 tolak 6, 1 sama dengan C. Oleh itu, dah dapat nilai C baru kita tukar, tempat balik C sama dengan 1. Adakah saya dah menjawab soalan? Belum. Soalan kata persamaan garis lurus. So, langkah kerja ketiga, barulah kita tulis Y sama dengan MX tambah C. Cikgu kata kalau persamaan garis lurus, M perlu diganti, C perlu diganti. M perlu diganti, C perlu diganti. Dan dari mana datangnya M? M yang telah kita cari ialah 3X. C yang telah kita cari ialah 1. Jadi ini adalah persamaan am untuk persamaan garis lurus yang kita nak jawab soalan. 1A cikgu dah tunjukkan, sila buat 1B sendiri. Baiklah, kita tengok soalan 2 pula. Raja menunjukkan garis lurus PQ. Diberi persamaan PQ ialah ini. Y sama dengan 1/3 X tambah 2. O ialah asalan. Apa maksud perkataan asalan? Asalan maksudnya dia mempunyai koordinat 0, 0. Okey, asalan maksudnya koordinat 0, 0. Okey, titik ini dinamakan asalan. Okey, sekarang disuruh kita tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan PQ. Jadi langkah kerja pertama ialah kita keluarkan PQ kita. PQ kita persamaannya amnya ialah Y sama dengan 1/3 X tambah 2. PQ kita adalah berapa keturunannya? Keturunan kat sini kita kena bandingkan Y sama dengan MX tambah C. Maka M-nya ialah 3. M-nya ialah 1/3. Okey, jadi barulah saya keluarkan sekarang nak melalui titik A. Yang kedua,
titik B. Yang ketiga, titik asalan 0, 0. Jadi buat ulang balik. Okay, Y sama dengan MX tambah C. M kita dah cari. So sekarang kita perlu cari nilai C. Buat macam tadi. Okay, so sekarang ini ialah XY kita. XY kita untuk soalan Y. Ini ialah XY kita. Y kita ialah 4. M kita ialah 1/3. X kita ialah 2 tambah C. Selesaikan. Cari nilai C sama dengan berapa. Barulah kita masukkan ke dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Di mana M perlu digantikan dengan nilai dan C perlu digantikan dengan nilai. Okey, lengkapkan untuk soalan A, B dan C. Jalan kerjanya adalah sama. Okey. M telah kita perolehi. Cari apakah nilai C-nya bagi setiap soalan ini. Selepas dapat C, masukkan ke dalam formula Y sama dengan MX tambah C. M kita memang dah cari 1/3. Tetapi apakah nilai C bagi setiap soalan? Sila cari. Okey, baiklah. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan, kejayaan milik anak-anak semua, terutamanya anak-anak 3 Munshi Abdullah.